Assalamualaikum murid-murid semua. Baiklah, hari ini kita akan sambung pembelajaran kita menggunakan modul lembut jari. Jangan lupa tulis nama murid di sini, kemudian boleh warnakan muka hadapan modul lembut jari dengan cantik. Baiklah murid-murid, di dalam modul lembut jari ini, murid-murid akan belajar bagaimana untuk ikut garisan titik-titik. Garisan yang ada seperti garisan lurus, garisan melintang, garisan condong, garisan melengkung, garisan beralun, garisan membulat dan juga garisan bergerigi ataupun tajam. Yang pertama ialah garisan lurus. Caranya, murid-murid pegang pensel dengan betul, kemudian letakkan pensel di atas. Ingat, semasa ikut garisan titik-titik dan juga apabila murid-murid menulis, mesti mula dari atas. Sambungkan titik-titik hingga ke bawah. Ingat murid-murid, menulis mesti dari atas dan murid-murid hendaklah sambungkan semua garisan titik-titik yang ada ini. Mula dari atas, sambungkan titik-titik hingga ke bawah. Oops! Ini salah ya murid-murid kerana tidak bersambung titik-titik yang ada. Cara yang betul, mula dari atas, teruskan, sambungkan titik-titik hingga ke bawah. Mula dari atas, sambungkan titik-titik hingga ke bawah. Baiklah, seterusnya ialah garisan titik-titik, garisan lurus yang panjang. Seperti biasa, mulakan dari atas. Kemudian sambungkan titik-titik hingga ke bawah. Murid-murid, apabila menulis garisan yang panjang, pastikan tapak tangan murid-murid bergerak bersama-sama dengan pensel. Contoh, mula dari atas dan turunkan tangan murid-murid. Sambungkan titik-titik hingga ke bawah. Kita cuba lagi ya. Mula dari atas dan sambungkan titik-titik sambil gerakkan tapak tangan awak. Kenapa cikgu suruh gerakkan ya? Kerana jika murid-murid tidak gerakkan tapak tangan tadi, murid-murid hanya boleh menyambung titik-titik garisan lurus yang pendek. Contohnya, mula dari atas. Sampai sini sahaja kita boleh gerak. Kerana murid-murid tidak gerakkan tapak tangan. Jadi, gerakkan tapak tangan sama-sama dengan pensel. Mula dari atas, tarik tangan, pegang pensel, sambungkan titik-titik
hingga ke bawah. Seterusnya, garisan titik-titik, garisan melintang. Mula dari hadapan dan gerakkan tangan melintang. Sambungkan titik-titik hingga ke hujung. Cuba lagi sekali, letakkan pensel dan tolak. Letakkan pensel dan tolak. Letakkan pensel, sambung titik-titik dan tolak. Seterusnya, garisan titik-titik melintang yang panjang. Sama seperti garisan lurus yang panjang, murid-murid perlu menggerakkan tapak tangan. Contohnya, letak pensel dan gerakkan pensel, sambung titik-titik, tolak ke hadapan sambil gerakkan tapak tangan. Cuba lagi sekali ya. Letak pensel dan gerakkan pensel bersama dengan tapak tangan. Tolak. Letak pensel, sambungkan titik-titik, gerakkan tapak tangan. Seterusnya, garisan titik-titik, garisan condong. Ingat murid-murid, mesti mula dari atas. Baiklah, jika tadi garisan lurus, murid-murid akan tulis ke bawah. Apabila garisan condong, murid-murid perlu sengitkan tangan. Mula dari atas, turun ke bawah secara condong. Mula dari atas, sambungkan titik-titik hingga ke bawah secara condong. Dari atas, condong ke bawah. Dari atas, condong ke bawah. Seterusnya ialah garisan bergerigi ataupun tajam. Murid-murid sudah pandai menulis garisan condong tadi kan? Sekarang kita akan sambung garisan condong tadi naik ke atas. Ingat, pegang pensel mula dari atas. Garisan, sambungkan titik-titik garisan condong dan naik ke atas. Garisan bergerigi ataupun tajam, dia akan tajam di bahagian bawah. Mula dari atas, condong, naik ke atas. Mula dari atas, turun bawah, naik ke atas. Turun, naik. Turun, naik. Garisan seterusnya ialah garisan titik-titik, garisan melengkung. Letak pensel, kemudian naik, pusing, turun ke bawah. Murid-murid, garisan melengkung tidak sama dengan garisan tajam.
garisan tajam, dia akan bentuk begini. Naik, turun. Tetapi apabila garisan melengkung, dia tidak tajam. Murid-murid perlu bengkokkan, turun ke bawah. Naik, turun. Naik, turun. Naik, turun. Seterusnya ialah garisan beralun. Garisan beralun adalah gabungan daripada garisan melengkung yang banyak. Satu garisan melengkung, sambung lagi satu garisan melengkung. Jadi, dia akan jadi garisan beralun. Murid-murid letak pensel, ikut garisan, sambungkan titik-titik, kemudian naik ke atas dan turun ke bawah. Garisan yang terakhir sekali ialah garisan titik-titik membulat. Murid-murid letakkan pensel di atas, kemudian ikut anak panah. Ikut anak panah. Pusing, membulat, naik ke atas. Murid-murid, garisan bulat mestilah bulat dan tidak tajam ya. Cuba lagi sekali. Letakkan pensel, pusing ikut anak panah. Sambungkan titik-titik, pusing, cantum. Sambungkan titik-titik, pusing, cantum. Sekian sahaja perkongsian dari cikgu. Diharap perkongsian dari cikgu ini dapat membantu murid-murid dalam aktiviti menulis. Jumpa lagi. Assalamualaikum.